Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta. A'udzubika min syarri ma sana'tu laka bi rahmatika. Alayya wa abu bi zambi fa'fili fa innahu la yuhibbu illa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'alaika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi fa'fili fa innahu la yuhibbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada waktu duha yang berbahagia ini insya-Allah saya dah lama tak bersiaran untuk waktu ini kan, fitness kolbu pada semua jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi bantu sebarkan dulu sahabat kita yang lain. Fitness kolbu tah siri yang keberapa entah. Tajuk kita Fitness kolbu siri tah yang keberapa. Siapa ingat? Siapa boleh track balik kita ke Fitness kolbu ke siri keberapa dah ni? 76 ke 77 ke? Cuba. Dah lebih pada setahun lebih, dah masuk ke 2 tahun. Baik, sebelum tu audio dengan visual okey ya. Audio visual okey. InsyaAllah saya hari ni ada urusan sikit untuk beberapa perkara yang perlu diselesaikan. Ada jemputan juga untuk jemputan surau. InsyaAllah sempat saya akan ke sana, jemputan surau. Dia buat juga hari ni. Yalah, tak semua sempat untuk buat jamuan raya itu hari. Jadi minggu ni masih digunakan lagi untuk raya jemputan insya-Allah. Dan alhamdulillah. Dan untuk sedang jemaah yang mulia Allah, sambil tu nak buat satu announcement, pengumuman untuk besok insya-Allah. Untuk besok program kita bagi yang berkelapangan insya-Allah atau lapangkan masa anda untuk bersama-sama mengimarahkan majlis ilmu kita yang akan bermula pada pukul 10 pagi ya. Sebab saya tulis pukul 11. Tempoh hari saya bagi tahu pukul 11. Jadi diawalkan sebab kita akan combinekan dengan khusus haji secara efektif, secara cepat dan padat. Yang dia akan dikendalikan oleh Sabul Fadl Ustaz Ruslan, mantan pengarah
bagian haji, tabung haji. Zinirah siri yang ke-78. Alhamdulillah, siri yang ke-78 waktu Fakirailah 78. Ya, alhamdulillah. Siri yang ke-78. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bunyi apa tu? Bunyi apa? Baik. Pertama saya nak buat announcement. Announcement sebab tu saya live 77 atau 78. Okey, kita ambil 78. Kita ambil 78. Siri yang ke-78 bermaksud kita dah 78 kali bersiaran setiap minggu, dan satu bulan ada 4 minggu, dan ada minggu yang kita skip, tapi kita dah ada 78 kali kita bersiaran, alhamdulillah. Dan kita kalau bagikan dengan sebulan, setahun, kita dah lebih kepada masuk ke tahun yang kedua dah ni ya. Bunyi angin. Audio okey kejap tak okey bunyi angin. Tukut dah angin aircon tutup dah. Biarlah punya angin tu. Boleh dengar tak suara? Yang penting suara boleh dengar tak? Angin pun nak masuk juga Finas Kolbu. Macam mana? Mana ni buka tingkap? Ni buka tingkap. Ni buka tingkap. Ni buka tingkap. Ni tu tingkap. Allah. Canggih dah ni. Apple canggih dah ni. Allah. Itulah dia kan, teknologi ni. Tak orang kata apa? Itulah teknologi kan. Kalau kadang-kadang detail sangat, terlalu detail pula teknologi tu. Campur semua benda dia nak capture suara kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Baik, saya live tak lama ni, just sekadar untuk berapa pengumuman. Pengumuman yang pertama tadi saya nak maklumkan tentang program kita besok. Program kita besok bermula pada pukul 10 pagi. Tak ada Siti Atikah. Ya puan Siti Atikah, tak apa. Kita nak buat terus praktikal. Telefon canggih, dia tarik semua bunyi. Itulah masalahnya. Tak semuanya perfect. Allah Maha Sempurna. Itu sebenarnya yang perlu kita fahami ya. Sana kita bayar tol dulu. InsyaAllah. Baik, program kita besok bermula pada pukul 10 pagi InsyaAllah. Kita akan bermula pukul 10 pagi. Dan azam untuk hadir sebab kita combinekan dengan usul haji sekali. Haji ni kita azam lah. Kalaupun kita tak pergi tahun ni, tapi kita berazam lah. Ustaz kan ada rebel lah Ustaz. Tak apa, susah je kalau ada rebel. Saya ikut guru saya, almarhum Datuk Abu Hassan Din Al-Hafiz, tak ada rebel. Kalau ada rebel kan bayar. Ada orang suka ada rebel, tak apa. Dia biar apa orang kata, ada satu keadaan tu kata biar kita bayar kesusahan itu supaya diberikan pahala. InsyaAllah. Boleh setakat ni okey. Senang. Baik, pertama program kita mula pukul 10 kita ada kursus haji dan pengajian hakikat kehidupan.
Kemudian kita akan berhenti sampai pukul 12 pukul 12 sampai pukul 12 dan kita ada jamuan makan, insya-Allah kita buat jamuan makan sekali. Tuan Sari Pardi, alhamdulillah, bagaimana keadaan basuh pulih? Alhamdulillah, syukur. Puan apa tadi? Yang patah kaki juga tu, Allah, saya terlepas pandang namanya. Ada live ke? InsyaAllah besok doakan kita ada live juga. Ada live juga. InsyaAllah kita ada live juga besok. Cuma besok saya nak maklumkan, pengajian kita bermula dah untuk pengajian secara fizikal. Jadi mana yang ada area Selangor, KL atau se-alias yang berdekatan, ni pun datang. Sebab kita dah boleh dah orang kata apa, bertalaki berdepan. Sebab bila berdepan ni dia lain. Kalau yang tak boleh tak apalah, yang jauh-jauh tu tak apalah, online. Tapi azamkan diri untuk datang. Nak buat pergi mana? Jangan tanya nak pergi mana. Yang penting kita sedang jalan, mana-mana kita pergi, pastikan tujuan kita itu berpahala. Tujuan itu berpahala. Tujuan kita mana-mana pun tempat kita pergi, pastikan berpahala, insya-Allah. Baik, jadi sedang jemaah yang mulia Allah Ta'ala, dan kita juga ada insya-Allah jamuan kita untuk bersilaturahim. Dan sementara untuk menunggu program official nanti, program official nanti, Puan Zurainah, Puan Zurainah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, patah kaki. Ya Allah, semoga Allah berikan kesembuhan setiap kesakitan. Allah berikan ganjaran pahala yang mengalir atas sabar berhadapan dengan kesakitan. Masya Allah. Ayahanda saya pun beransur mudah-mudahan pulih, insya-Allah. InsyaAllah. Dan lagi sekali, bagi yang baru mengikuti pengajian, besok kita akan ada pengajian secara berdepan, khusus haji dan pengajian hakikat kehidupan bermula pada pukul 10 pada pukul 10 pagi, bermula pada pukul 10 pagi sampai pada pukul 12 tengah hari. Dan kita ada jamuan sekali, kita ada insyaAllah menu-menunya, subhanallah. Ada sup kambing power, Masya Allah. Ada western, ada macam-macam makanan, subhanallah, adalah. Dan juga pelancaran Cafe Ar-Raudah kita. Cafe Ar-Raudah di bawah Sekolah Menengah Agama Integrated Raudatul Furqan Smairaf. Di bawah Cafe Smairaf kita ada untuk sajian, jamuan dan hidangan harian juga, insya-Allah. Jadi jemaah mana sekitar Shah Alam, Selangor, Kuala Lumpur boleh datang mengimarahkan kafe kita. Dan kita akan ada nanti, saya panggil happy hour, happy hour di Dina Alam kat sekolah. Happy hour apa? Siapa yang jaga solat awal waktu, dia akan dapat diskaun nanti. Kalau diskaun lagi, kita akan bagi 50% less everything untuk kafe itu. Dan juga yang nak berinfak juga dialu-alukan, kerana kita juga menyediakan makanan untuk para pelajar kita dan juga para asnaf. Nanti kita akan gabungkan sekali, insya-Allah. Gabungkan sekali, insya-Allah. Jadi menu masakan pun ada, dan untuk asnaf pun ada. Jadi makan sambil berinfak lah. Kita sedang juga proses untuk makan semahunya, bayar semampunya. Kita akan pergi ke arah itu, makan semahunya. Mahu makanlah, ikut nak makan apa makan, bayar semampunya lah. Kalau mampu bayar lebih, bayarlah lebih. Kalau mampu bayar lebih, katalah dia makan, nilai makan itu katalah RM20, tapi dia nak bayar RM50, silakanlah. Katalah dia nilai makan tu sebenarnya RM50, tapi dia ada RM20, dia bayarlah RM20. Macam mana tu Ustaz? Allah bayar. Jadi ini sama dengan Smairaf. Dia kebaikan ni memang menguntungkan. Ada baby kecil boleh datang, tahu Ustaz? Silakan datang, tak ada masalah.
Tak ada masalah, silakan. Boleh bawa anak-anak, boleh bawa. Tak ada masalah. Itu dulu, saya dulu. Ayahanda saya, bunda saya heret. Kami adik-beradik ni pergi taman melewah kecil-kecil lagi. Pergi dengan ceramah, bawa anak-anak. Tinggal lagi anda lah kena pandai sesuaikan diri. Jangan rimas pula nanti bawa anak-anak tu, insya-Allah. Makan semahu, bayar semampu, ada gak sini. Bagus. Kita nak lagi banyaknya macam tu. InsyaAllah. Begitu cara dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, dua perkara yang saya nak sentuh pada perbincangan fitness kolbu ni. Dua perkara. Kalau kita tengok kepada kat mana Ustaz, Denial Alam, boleh siapa tulis kat situ boleh linkkan, tulis di Denial Alam, sekolah menengah, kalau search dekat Maps Google, sekolah menengah integrasi Raudatul Furqan. Baik, sambung kepada sedikit perbincangan kita sambil saya tersekat dekat jam ni. Ni waktu jam ni. Dua perkara yang kita kena tahu tentang, saya nak tekankan tentang, bila sebut tentang fitness kolbu, kita nak faham tentang bagaimana hati yang kuat. Fit ni maksudnya kuat. Bagaimana hati yang kuat? Yang pertama, hati yang kuat itu adalah hati yang bebas daripada keraguan. Hati yang bebas daripada keraguan. Baik, bagaimana yang dikatakan keraguan itu? Keraguan itu adalah bebas daripada cengkaman perasaan, cengkaman kebendaan. Dua, perasaan, kebendaan. Dia bebas daripada cengkaman itu. Lalu disimpulkan, dia bebas daripada, bila sebut tentang perasaan, kebendaan, dia bebas daripada sangkaan semata-mata. Dan surah Al-An'am 116. Al-An'am 116. Jikalau Allah kata apa? Kamu mengikuti kebanyakan orang di atas muka bumi ini, tidak lain hanyalah mereka mengikuti sangkaan semata-mata. Sangkaan semata-mata tentang Allah, dan tiada lain mereka hanyalah berdusta. Baik, jadi bila hidup kita ini tidak menitik beratkan soal hati, kolbu, malah hati kita telah dicemari oleh sangkaan-sangkaan tadi. Hati kita telah dicemari oleh keraguan-keraguan yang mana tiada hentinya keraguan itu. Keraguan yang tidak dirawat. Keraguan yang tidak dirawat. Malah keraguan itu dilayan berkali-kali, bertubi-tubi, dilayan. Layan keraguan bermaksud layan perasaan. Dia layan perasaan itu. Dia layan perasaan itu dengan cara apa? Dengan dia cuba untuk lari daripada perasaan itu. Kalau perasaan itu tidak suka dengar tentang kahwin lagi, maka dia takkan cerita pasal kahwin lagi. Kalau perasaan tidak suka dengar tentang orang kata sakit-sakit, dia takkan dengar cerita pasal sakit. Aku tak mau dengar pasal sakit-sakit ni. Kalau perasaan tak suka cerita tentang apa yang dia tak suka lah. Ya Tuan Haji mak muda. Oh, time muda-muda. Sekarang Tuan Haji lagi muda lah sebenarnya. Masya Allah. Sebab nama Haji Mat Muda. Jadi muda tu maintain sampai sekarang. Masya Allah. Jadi balik pada tadi, jadi perasaan hati-hati. Perasaan suka tak suka ni tergantung kepada bagaimana dia menyingkapi sesuatu perkara itu. Baik, kalau kita lihat keadaan hari ini, dunia banyak memberikan dua keadaan, suka dan duka. Suka dan duka, keadaan dunia. Jadi kebanyakan orang dia mencari jalan untuk suka. Mencari jalan untuk suka sehingga lupa suka itu tentang apa. Dia nak cari jalan suka. Dia kahwin suka-suka, dia suka-suka buat apa dia suka. Dia lupa suka itu sebenarnya boleh membawa kepada duka. Ingat, berpasangan. Bila suka yang hanya dibangunkan dengan keduniaan, maka dia sedang membina keraguan.
Walaupun dia banyak buat benda yang dia suka, tetapi sukanya tidak membawa kepada pahala agama. Suka itu akan menimbulkan ataupun membawa kepada keraguan. Sebagai contoh, sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, ada orang dia suka menyanyi. Dia suka menyanyi. Kalau ikut nyanyian dia itu mengembirakan dia, dia suka menyanyi. Tapi kerana suka menyanyi itu, malah ada nyanyian yang tidak ikut syar'i. Contoh orang perempuan menyanyi, melunakkan suara sehingga terpesona orang mendengarnya. Memang dari satu sudut nampak suka, tetapi tuan punya badan tidak akan mendapati nikmatnya. Malah keraguan, betul ke orang suka, sedap ke suara aku? Padahal sedap dah. Dia akan iya ke, dia akan bertanya-tanya tentang prestasi diri dia, sampai bila aku nak menyanyi. Akhirnya aku dipinggirkan, akhirnya aku dibawa tanpa. Begitulah. Mana keadaan itu akan menyebabkan dia hanyut balik dan dia akan jadi mangsa keadaan. Dulu time orang suka dia, memang orang dengar suara dia. Sampai satu tahap orang dah tak nak dengar suara dia. Lalu suara dia itu mungkin ada yang evergreen, tapi rupa dia pula, keadaan dia pula. Jadi akhirnya dia ditelan zaman lah. Ditelan zaman lah, sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Ini yang berlaku. Bila suka yang kita hanya tengok pada keadaan. Sama juga dengan perkahwinan. Kalau kita kahwin sebab suka, tidak membawa kepada pahala, dia tidak tanamkan kefahaman tentang pahala, maka apa yang berlaku adalah perkahwinan itu akan bertukar menjadi duka. Dia akan menjadi satu perhubungan yang terbina atas paksa, terpaksa, tak rela. Dan ini semuanya kerana keraguan tadi, keraguan yang telah dimanjakan, telah dihanyutkan oleh perasaan. Merajuk dia, perasaan iri dia. Dia biar je, tak ada yang nak sentak dia, tak ada yang nak polish dia, tak ada. Jadi makna kata apa, sampai satu tahap yang suka tadi itu membawa kepada duka. Jadi sebenarnya jalan kita tu kena betul. Jalan kita bukan nak cari jalan suka, dan malah jauh kita nak cari jalan duka. Kita tidak duduk pada suka dan duka, kita nak cari jalan pahala. Dia suka seni, ya, seni itu mesti sukanya membawa kepada pahala. Apa yang kita nak bincangkan di sini, untuk menghilangkan keraguan atau menguatkan jiwa kita itu, mestilah kita memastikan jalan yang kita lalui itu adalah jalan menuju pahala. Bila nak jalan pahala, kata Nabi SAW, sebelum kita nak berbicara soal pahala, dia kena bermula dengan jiwa. Jiwa yang ada apa? Ada kesedaran. Alaikum bisidik, kesedaran yang dinamakan kebenaran. Bermaksud, sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, jalan pahala hanya boleh diraih bagi jiwa yang mencari kebenaran, atau jiwa yang sentiasa nak dibersihkan untuk dimasukkan kebenaran. Dia tidak akan terkesan dengan kebendaan. Itu penting. Baik, maka bebaslah jiwa itu daripada sebarang bentuk suasana yang boleh menyebabkan jiwanya terganggu. Jiwa terganggu ni menyebabkan dia ada ragu lah. Ragu dengan amalan yang dilakukan, ragu dengan bagaimana orang lain suka kat dia ke tak, feedback dia ragu dengan makhluk lah. Bila jiwa yang bebas daripada cengkaman kebendaan tadi, maka dia mempunyai jiwa yang kuat. Lalu dia melakukan kebaikan tanpa perlu perhatian dan tanpa perlu pandangan daripada makhluk. Lalu dia melakukan saja, dia tak perlu bagi tahu nak buat kebaikan, dia tak perlu nak bagi tahu apa-apa, sebab dia dah jumpa kebenaran. Alaikum bisidik, hendaklah kamu benar, hendaklah kamu jujur. Fa inna sidik, bila kamu benar dan jujur, Allah akan bimbing kita, yahdi ilal bir, Allah akan bimbing kita untuk pergi kepada kebaikan. Wa innal bir, dan sesungguhnya kebaikan itu, yahdi ilal jannah, akan membawa kita ke syurga.
Jadi sebenarnya jemaah yang mulakan Allah SWT, bila sebut tentang jalan pahala, hanya jalan pahala yang menuju ke syurga. Sebab memang dengan pahala, bila pahala, di situlah datangnya rahmatnya. Dengan rahmatlah akan dimasukkan ke dalam syurga. Itu kena faham tu sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Maka kita dah tak ada masa untuk melayan perasaan suka dan duka. Dah tak ada masa sebab kita nak melayan kenikmatan melakukan pahala, melayan pahala. Pahala ni dia tidak peduli susah, suka atau duka. Sebenarnya pahala ni dia mengatasi kedua-duanya. Dia mengatasi suka, dia mengatasi duka. Kalau pahala ada pada jalan itu, bukan sekadar suka, malah bahagia. Dia akan lebih pada atas pada suka tu bahagia. Atas pada suka tu bahagia. Sebagai contoh, bahagianya dengan jam ni kan, duduk kita pun santai sebab tengah buat pahala ni, tengah duduk berkata surah Fussilat ayat 33, kata Allah, kata-kata yang paling baik itu adalah yang mengajak untuk yakin kepada Allah. Ni walaupun tengah jam, tengah duduk sengguk-sengguk jalan ni, 20 pun tak lepas ni jam ni kan. Tahulah, tengok kan, kita pun dok alah boleh je, bosannya jam ni. Tapi sebab perjalanan ini perjalanan pahala. Sebab apa pahala? Sebab kita tahu, pertama, kita kena jelas pahala adalah perkara yang kita lakukan tidak bercanggah dengan syarak, dan pastikan kita melakukan tanpa perlu ada perhatian makhluk. Ibadah umum ni ibadah umum lah. Kita buat kerana kita nak melakukan kebaikan. Tadi ada tempat kita nak lakukan kebaikan, bukan sebab orang. Lalu kita pun meredahlah jam ini. Sama juga yang pergi balik kampung kan, jam kan, dia boleh relax sebab berpahala. Berpahala itu yang membuatkan dia bahagia, dan dia kena berharap dengan Allah. Di sini datangnya kebergantungan dengan Allah. Kebergantungan yang luar biasa. Bukan bergantung nak bagi orang suka. Kita ni sampai ke sudah nak buat orang suka. Walhal suka tidak membawa erti apa pun dalam hidup kita. Tak ada membawa makna pun sebenarnya. Sekadar orang suka. Adakah kita bahagia? Adakah orang suka itu kita bahagia? Tak. Belum tentu, sebab bahagia itu dengan pahala, bukan dengan orang suka. Atau buat apa yang kita suka? Tak juga. Berapa ramai orang yang buat apa yang dia suka dan akhirnya jadi duka. Jadi cerita dia sekarang, buat perkara yang berpahala. Buat perkara yang berpahala dan niatkan pahala. Ya Allah, bimbing aku dengan pahala. Ya Allah, bimbing aku dengan kebenaran. Mulakan dengan kebenaran lah jemaah sekalian. Ya Allah, benarkan perjalananku ini ya Allah. Bila berpahala, dia dah tak ada masa untuk berduka. Dia tak ada masa untuk orang kata apa, ya, duka jauh sekali. Suka ni dia boleh berubah jadi duka. Tapi kalau kita tengah suka, sekarang ni sedang jemaah yang mulakan Allah sedang suka, katalah sekarang ni kita sedang suka, cepat-cepat alihkan suka kepada pahala, dia akan jadi bahagia. Sebab bila suka dan duka, dia itu keadaan tidak kekal. Dia macam siang dan malam. Bila Allah bagi suka, cepat-cepat alihkan kepada pahala, menyebabkan bertukar menjadi bahagia. Bila hilang suka, bahagia masih ada. Bahagia ni tidak perlukan suka. Bahagia ni jiwa. Jiwa yang merasai hasilan pahala. Allah bayar dia, lalu dia tenang je. Dia tenang, itu kebahagiaan. Walaupun majlis itu dah habis, suka tu orang sukalah, orang datang, seronok, orang ini, orang itu datang, semua ramai datang ni, suka kita kan. Bila habis orang satgi, tinggal kita ataupun berdua dengan isteri kita, kan, anak kita bahagia. Ya Allah, bahagianya boleh bagi orang makan, seronok, lega, hati kita lega tengok orang makan, tengok ini. Tapi bukan sebab nak buat itu sebab orang, tapi sebab dari awal-awal lagi dia dah bawa suka itu kepada pahala. Pahala tidak berkait-kait dengan manusia. Pahala itu kerana Allah. Sebab tu jangan terkejut, ada orang
dia boleh konsisten buat kebaikan dan dia suka, sebab yang memegang suka dia itu adalah bahagia. Dia dah dibayar oleh Allah Ta'ala. Ada orang kata, ustaz bercakap tak penat ke ustaz? Cakap. Orang kadang-kadang orang kutuk, orang kata macam-macam. Sebab pertama suka bercakap. Allah bagi kita suka bercakap. Kalau tak suka bercakap pun tak boleh bercakap. Allah bagi suka. Dan bila kita suka bercakap, kita mohon ke Allah untuk bercakap benda yang Allah suka, benda yang membawa pahala. Lalu percakapan kita yang asalnya sekadar suka bercakap, tetapi percakapan yang suka itu telah menjadi pahala. Bukti jadi pahala, kita jadi bahagia bila berkata. Tak tengok emuan berapa orang yang dengar, tak kira lah siapa pun yang mendengar, sikit atau banyak, tetapi deliver sampai kita berpahala, kita bahagia. Sama dengan seorang isteri, tak penat ke buat kerja rumah? Tak penat ke semua benda kamu nak buat? Basuh kainnya, lipat kainnya, semua benda orang dulu buat, Allah masaknya. Kalau lihat Fatimah Az-Zahrah radhiyallahu anha, itu A to Z buat untuk Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Kalau roti itu bukannya dah siap uli, daripada tepung diulinya sampai jadi roti, disuapkannya A to Z. Penat tidak? Penat. Tapi sebab asalnya dia kahwin dengan orang yang dia suka. Sukalah kan? Ada kita kahwin dengan orang yang kita benci? Ada ke? Tak ada. Semua bermula dengan suka. Tapi bila suka itu jadi suka-suka, itu jadi derita. Kita boleh nampak. Sebab tu sesuatu hubungan itu sebenarnya tidak boleh bertukar menjadi derita kalau dia suka dan bawa kepada pahala. Nah, sekarang ni hubungan itu tak jadi pahala, maka yang berlaku adalah duka. Dan dia hard untuk pertahankan, dia struggle untuk buat kebaikan untuk rumah tangga itu, tapi bukan lagi dengan untuk pahala, tapi dia nakkan rumah tangga itu. Itu maknanya dah terlambat. Ramai orang cakap nak pertahankan rumah tangga, ustaz. Saya nak pertahankan rumah tangga ni daripada bercerai. Contoh, kamu pertahankan dengan apa? Dengan merayu, dengan bercakap, dengan ni. Banyak cakap pada banyak buat. Buat ketaat, maka rumah tangga itu akan kuat. Ini taat tidak, cakap banyak, claim diri itu, nak jadi yang baik, dia nak jadi baik, dia claim. Lala sekali overclaim. Bila overclaim, jadi overdose. Lepas tu game over lah. Bila overclaim jadi game over lah. Sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Dah tahu punca dah. Tengok, dah tahu dah punca kenapa jam. Ada punca dia. Perjalanan ini sepatutnya bila jam mesti ada punca, jemaah sekalian. Kita jangan jadi punca kepada kesesakan kehidupan. Road to Jannah, jalan menuju syurga. Apa yang berlaku ni? Tengok apa berlaku. Lori sangkut. Allah, lori sangkut. Dia nak lalu juga bawah jambatan. Jemaah sekalian. Tengok apa dah jadi. Dah kata dah, lala sekalian apa jadi? Sangkut. Allah, lori sangkut. Dah kata tak boleh. Dia try and error juga. Tengok, perjalanan dah lancar. Masya Allah, lancar. Tengok, kita jangan jadi punca yang menghalang kepada laluan. Jangan jadi punca, jemaah sekalian. Dah laju. Masya Allah, punca. Lori sangkut bawah jambatan. Ya Allah. Macam itulah hidup kita. Perjalanan kita ni sepatutnya lancar, tapi ada benda yang menghalang kat depan tu. Ada punca dia tu. Siapa punca yang menghalang jadi jam tu? Cari. Yang penting jangan kita jadi punca penghalang lalu lintas, penghalang kebahagiaan orang. Kita bawa rumah tangga suka-suka. Sukalah dengan abang. Lala sekali dia bertukar jadi duka, jadi ragu. Dia punca lah. Orang nak bahagia, jadi punca, jemaah sekalian. Ni belajar terus. Nampak? Sekarang lancar, alhamdulillah. Perjalanan lancar. Tengok, perjalanan lancar. Dah laju dah, lancar perjalanan.
Bila macam ni hati kita senang. Hati senang, Masya Allah. Tengok punca tengok punca. Ada je dalam dia perjalanan kita ni, highway kita ni adalah perjalanan kehidupan. Ada yang bawah teragak-agak, ada yang brek mengejut, ada yang sangkut dekat bawah jambatan. Ya Allah, macam-macam. Macam-macam hidup kita ni. Macam ni, macam jalan raya lah. Ada yang patut laju, lane laju dibawa 20, bawa kanan, perasan laju, orang lain belakang. Macam-macam. Sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Ini perjalanan kehidupan macam ni lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia bila kita keluar, mana-mana yang sedang dalam perjalanan ni, malam tidak berbau, tetapi baunya boleh kita atasi dari awal. InsyaAllah sebelum keluar rumah, langkah kaki mana nak keluar rumah? Kaki kiri. Keluar rumah kaki kiri. Dua tempat saja yang selamat atas muka bumi ini, yang masuk kaki kanan, masjid dan rumah sendiri. Rumah masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Walaupun nak pergi masjid juga, perjalanan kita tak tahu. Sebab tu keluar kaki kiri dah bau dah, kiri dah. Nabi dah bagi dah signal. Bila keluar kaki kiri, kemudian baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah la haula wala quwwata illa billah. Nak bagi tahu kita ni punya leka kadang-kadang kaki pun tak nampak keluar kiri ke kanan. Jangan kelang kabut. Jilah gopoh gapah tak boleh. Kalau terkeluar kaki kanan, patah balik, masuk balik, keluar kaki kiri. Memang tak berdosa, tapi adab kita. Kalau terkeluar kaki kanan, masuk, undur balik, keluar kaki kiri. Keluar kaki kiri, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tambah lagi. Subhanallazi sakharana hadza. Sambung. Ini semua persiapan. Masuk rumah kaki kanan. Masuk rumah kaki kanan, sidang jemaah yang mulia Allah Ta'ala. Kaki kanan. Agak-agak terlangkah kaki kiri, patah balik masuk kaki kanan. Kadang-kadang kita tak fokus. Kaki pun kita tak fokus. Fokus tengok kaki. Kaki nak masuk. Nak masuk tu kaki mana? Kaki kanan. Masuk kaki kanan. Bagi salam. Kalau ada orang, tolong amalkan bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan masuk menonong je. Kalau tak ada orang, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian masuk, bacalah 3 kul sambil letak barang tu, letak barang dapur, letak apa-apa. Baca 3 kul. Sama ada bil harfin dengan jelas, bijahar, ataupun bisir dengan perlahan. Baca. Tengok. Kadang-kadang benda yang basic macam ni pun kita terlepas pandang. Sebab kelang kabutnya pasal keluar kaki kiri. Keluar kaki kiri, pakai kasut kaki kanan. Buka kasut. Ni sunnah Nabi ni. Nampak simple. Ini barakah ni. Ini yang kadang-kadang benda simple-simple ni yang kita kadang terlepas pandang. Walaupun keluar kaki kiri, tapi pakai kasut kaki kanan. Buka kasut kaki kiri dulu. Nampak tak? Dia Islam ajar kita sabak, tomat ninah dia. Buka kaki kiri, masuk kaki kanan. Nak masuk rumah, maksudnya kanan ini lambat. Kalau nak buka kasut, kaki kanan keluarlah sekali. Tu caranya. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Ya, 2 tempat saja yang masuk kaki kanan. Rumah Allah, masjid, rumah sendiri. Itu tempat yang barokah. Tempat yang barokah. Hati-hati, kadang-kadang kita tak ambil peduli. Ya, keluar bilik ayak juga kaki kanan. Keluar
keluar bilik ayak pun kaki kanan. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok, ada punca lagi. Padahal tak ada jam pun, punca ada. Tengok, dia dah tercium punggung kawan tu. Dah accident. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hal-hal macam ni kita kena berhati-hati ya jemaah sekalian. Tak, Allah bantu, InsyaAllah. Yang mana keluar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jadi isi dengan pahala. Jalan menuju pahala tu penting. Kalau rumah tangga itu membawa pada pahala, maka bahagialah dia. Erti kata lain, mana-mana yang berpahala itu yang berbahagia. Bila bahagia, mana hati yang akan kuat. Hati kita akan kuat. Jadi carilah pahala. Nak kuatkan hati itu, carilah pahala. Baik, bila hati kita punya pahala, Allah bagi pada kita pahala, maka di situ Allah akan bagi kesan pada hati. Hati yang berpahala, hati yang tiada ketakutan. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Falahum ajruhum inda rabbihim, maka pahala yang banyak di sisi kamu. Pahala ni hati. Pahala duduk kat hati. Bila ada pahala, hati kita akan bebas ketakutan. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ramai orang salah faham. Majlis tu kita masuk pintu pagar ya ustaz, dari tempat ruang solat utama lah. Tempat ruang solat utama. Adapun dari awal pintu pagar pun boleh. Tapi yang dikira digazetkan yang mana ruang solat utama. Ruang solat utama dia. Allahumma salli ala Muhammad. Kita kadang-kadang nak cari suka, cari benda yang kita suka. Jangan cari benda yang berpahala. Dan berpahala juga ada benda yang menyebabkan kita tak suka. Berpahala tapi tak suka. Sebab apa? Sebab nafsu lah. Contoh majlis ilmu, tak semua orang suka. Pedih telinga kena. Solat tak semua orang suka. Infak tak semua orang suka. Pendek kata, dalam agama ni, urusan agama ni, tak semua orang suka. Tak semua orang suka, jemaah sekalian. Nampak tidak? Tu cerita dia. Jadi jangan ingat yang tak suka tu tak ada pahala. Tak. Dalam riwayat, dalam Allah berfirman, tak semua benda yang kita suka itu baik untuk kamu. Tak bermakna yang kita tidak suka itu buruk untuk kamu. Allah Maha mengetahuinya. Baik. Sedang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, kesimpulan kita sambung besok pengajian. Datang, jemput semua yang hadir ni. Pukul 10 pengajian kita bermula. Saya akan sambung tajuk ni besok lah. Ya, kita akan sambung besok tajuk ini tentang jalan menuju pahala. Hanya jalan satu je, yang jalan berpahala saja yang menuju bahagia. Jangan salah cari jalan. Jangan sekadar jalan-jalan kosong-kosong pergi mana jalan-jalan. Jangan nak keluar waktu-waktu hujung minggu ni, keluar memenuhi undangan, itu pahala. Memenuhi jemputan, itu pahala. Ziarah sahabat andai, saudara mara, itu pahala. Memberi kelengkapan isteri anak-anak, tu pahala. Bawa isteri jalan-jalan, bawa makan-makan, itu pahala. Orang lelaki jangan kodokut nak bawa isteri banyak isteri nampak. Yalah, ada ramai kan. Dengan anak-anak berjalan-jalan tak apa. Cuma jaga waktu solat, jaga syariat, jaga aurat kan. Jaga mata tu, hati-hati dengan apa yang kita lihat. Jangan sampai lupa apa yang kita ingat. Bawa keluarga jalan keluar, itu semua berpahala. Buat anak-anak happy, berpahala. Tak ada masalah semua perkara itu.
Bila kita buat pahala, kita ingat Allah yang Maha Esa. Kita ingat Allah yang Maha Esa. Macam besok datang ke tempat saya memenuhi jemputan, itu berpahala, silakan datang. Bawa anak-anak, silakan makan apa yang ada. Kalau tak ada, bawa lah makanan sendiri. Allah tahu lah, insyaAllah mudah-mudahan cukup lah hendaknya. Besok insyaAllah sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi hidup ini kena bahagialah, kena cari bahagia dengan cari pahala. Mudah-mudahlah kita mengharap manusia ni, dan jangan cari pasal dengan manusia. Jangan buat suka-suka dengan manusia ni. Bila sekarang dah terkena, dah berduka, baru nak cari balik. Allah Akbar. Bawa isteri jalan-jalan, tu pahala. Bawa isteri jalan-jalan, insyaAllah. Dan pastikan nak keluar tu, pastikan waktu solat. Antara waktu solat tu jaga. Keluar tu utamakan waktu solat. Lepas zuhur keluar, lepas asar keluar. Macam tu lah. Bertegas sikit dalam bab solat ni. Marah, biarlah marah bab solat. Biarlah marah, biarlah kena marah kerana nak mengingatkan tentang solat. Itu lebih baik. Cakap lagi ustaz lagi, amboi, bawa isteri jalan-jalan, bawa jalan-jalan, bawa makan-makan, tak apa. Tapi jangan makan sorang-sorang. Ajak kawan-kawan. Nak makan sedap, makan ramai-ramai. Jangan makan sorang-sorang. Ajak makan ramai-ramai. Masuk apa, bungkus lah. Kalau bawa isteri, janganlah bawa keluarga kita je. Ajaklah keluarga lain, ada adik-beradik kita, ajak kawan-kawan kan, buat makan-makan. Jangan makan sorang-sorang. Jangan makan syok berdua je, tu syok sendiri. Bawa isteri jalan-jalan kan? Bawa makan sedap-sedap. Nikmati. Kulu wasrabu min rizqillah. Makan minumlah, hayatilah nikmat Allah. Carilah pahala. Jangan, tak perlu nak buat isteri suka. Kalau sekadar buat suka, belum tentu berpahala. Tapi buatlah pahala pada isteri kita. Buat pahala pada isteri kita. Buat pahala pada suami kita. Buat pahala dalam hidup kita. InsyaAllah bahagia akan datang menjelma. Clear kan? Bawa suami jalan-jalan. Tadi buat isteri jalan. Bawa suami jalan-jalan. Bang, jom jalan-jalan bang. Hari ini saya bayar, tapi pakai duit abang. Bertuah betul kata. Jom bang, saya bawa abang jalan-jalan. Jalan-jalan. Bawa jalan-jalan. Dia punya jalan-jalan tu, ingatkan jalan sungguh. Jalan dalam handphone je. Sekarang zaman 3D, zaman IT. Kita jalan-jalan, tengok tempat di dalam handphone. Itu saja. Okeylah, tu setakat itu je boleh jalan-jalan. Ajak-ajak, jangan lupa. Kalau nak makan lobster, ajak saya. Tak apa, insyaAllah. Tapi saya takkan datang seorang. Saya bawa rombongan. Saya ada rombongan, saya ada tim saya. Nak agak-agak nak makan musangking ke apa ke, ajak. Kita bersama-sama raikan, insyaAllah. Allahumma salli. Isteri jawab sekali-sekala lewat solat, Ustaz, suami pun terbaru. Jangan begitu. Tak boleh sekali-sekala lewat. Jangan langsung. Marah kalau lewat, kena marah. Marah. Lewat kita hinari. Nikmat Allah dapat. Lewat pula tu, marahlah. Kata nak nikmat, kata nak pahala. Patah kaki ustaz, tak boleh jalan-jalan. Tak apalah. Sebelum ni dah puas jalan dah. Patah kaki rehatlah dulu. Bawa berehat. Bawa berehat. Dah banyak jalan sampai patah kaki dah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Tak apalah. Mudah-mudahan lepas elok kaki tu, jalanlah balik, insya-Allah. Allahu Akbar. Pahala. Datang Melaka, nak buat jalan-jalan pergi Melaka, boleh. Boleh, insya-Allah. Boleh. Silakan, tak ada masalah. Apa selagi mana berpahala, kita usahakannya. Itu semua pahala buat. Kita yang penting buat manfaat untuk orang lain kan. Pergunakan diri untuk orang lain. Itu berpahala lah. Biar kita dipergunakan untuk kebaikan. Ustaz, saya dipergunakan ustaz untuk kebaikan. Ya baguslah. Bermaksud kamu tu orang yang berguna. Orang yang berguna itulah dipergunakan untuk kebaikan. Ustaz, orang ambil kesempatan saya ustaz. Biarlah orang ambil kesempatan untuk dia buat
apa saja yang dia nak, tapi selagi mana kita dapat kebaikan daripada kesempatan itu satu keuntungan. Cuma kita ni kadang-kadang nampak ukuran benda tu jadi sakit hati tu. Benda ni bila kita benda dia sakit hati lah. Bila benda dia sakit hati, itu je. Jadi sedang jemaah yang ta'ala. Baik, insyaAllah. Baik, kita jumpa besok. Jemput Singapura. Boleh. Silakan, urus, saya datang je. Urus. Bila tu? InsyaAllah. Silakan. Kena waktunya kita atur baik-baik. Kan saya bagi tu usrah tu kan. Setkan, kita hidupkan. Buat pahala insyaAllah. Itu semua pahala tu. Menghidupkan majlis ilmu, menyantuni program ilmu, berkhidmat untuk majlis ilmu, itu semua pahala. Sedang jemaah yang murah ta'ala. Baik, itu saja. Kita jumpa besok insyaAllah. Terima kasih untuk program kita pada pagi ini, Fitness Kolbu siri yang ke-78. Kita akan sambung pada siri yang akan datang. Dan untuk Fitness Kolbu ni kita akan buat untuk usrah sebenarnya. Siapa yang nak berhajat untuk kita buat Fitness Kolbu hari Sabtu usrah, bagi tahulah. Kita datang kita buat usrah di tempat anda. Okey? Baik, itu saja. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah kita bersua muka pada program esok pada pukul 10. Pada pukul 10 pagi besok, jemput datang semua. Program pengajian hakikat kehidupan dan haji, InsyaAllah pukul 10 sampai pukul 12. Kemudian kita ada majlis jamuan makan, InsyaAllah. Jamuan makan, kita ada jamuan makan kambing, sup kambing power, InsyaAllah. Jemput adik semua. InsyaAllah, itu saja. Mohon ampun maaf pada saya atas kekurangan, atas kata-kata terkurang bicara. Hanya Allah Ta'ala saja yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah. InsyaAllah, sehingga kita bertemu lagi pada siri akan datang. Dan besok dan malam ni kita bual bicara santai, InsyaAllah. Sesama kita imarahkan, InsyaAllah. Teruskan jadi penjaga ilmu, penjaga majlis ilmu, mengimarahkan pengajian hakikat kehidupan, tafsir kehidupan, dan hayati kehidupan dengan sebaik-baiknya, InsyaAllah. Itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.